Baik penonton, untuk ruang ketika ini kita memberi fokus kepada hari mengundi bagi pilihan raya kecil P040 Kemaman dan sudah pastinya kita ingin kongsikan juga kepada penonton semua setakat jam 9 pagi tadi peratusan keluar mengundi adalah sebanyak 9%. Jadi kita nak terus mewar-warkan kepada 141,043 orang pengundi berdaftar di Kemaman Terengganu ini untuk sama-sama menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya kecil. Sebelum kita perkenalkan tetamu-tetamu kita nak war-warkan sekali lagi, nak beri peringatan, mungkin sedikit semangat aura tu supaya anda menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari pengundian PRK Kemaman pada hari ini yang akan menjadi penentu kepada kebajikan, kemaslahatan dan juga kesejahteraan anda sekurang-kurangnya untuk tempoh 4 tahun lagi sebelum pilihan raya umum yang berikutnya. Dan kalau lihat, kalau sampai setakat pukul 9 baru 9%, boleh dikatakan agak rendah juga sebenarnya. Jadi untuk kita bawakan gambaran ini bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, saya perkenalkan dekat dengan saya Profesor Maria Dr. Mazlan Ali, pensyarah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatif Razak Universiti Teknologi Malaysia, dan juga di hujung sana Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim, pensyarah kanan Fakulti Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawangan Negeri 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Tadi kita dah kongsikan kepada penonton setakat jam 9 pagi 9% sahaja yang keluar mengundi. Bagaimana untuk reaksi awal ini berkenaan momentum peratusan keluar mengundi, khususnya kita menilai juga dari segi faktor cuaca ataupun mungkin anak-anak muda sekarang ini berada di perantauan yang belum pulang ke kampung halaman. Betul? Ya, sekiranya pukul 9 tu agak terlalu awal kerana peti undi dibuka pada pukul 8. Betul. Jadi masih ada waktu yang lama. Dan biasanya pengundi-pengundi ini di sebelah pagi mereka fokuskan kepada aktiviti lain dahulu dan lazimnya sebelum tengah hari ataupun selepas petang, selepas pukul 2 pengundi-pengundi akan mula fokus kembali di tempat mengundi. Jadi 9% pada pukul 9 tu pada saya masih awal. Masih terlalu awal. Dan kita harapkan jumlah pengundi yang lebih banyak yang akan turun selepas ini. Ya, Dr. Fuad, bagaimana dapatan yang kita lihat sekarang ini? Terlalu awal kita lihat, tetapi adakah ini menunjukkan juga bahawasanya semangat untuk keluar mengundi itu akibat daripada kelesuan mungkin ataupun menunggu masa kejap lagi? Sebab kalau ikutkan dari segi aspek cuaca, tengok tadi gambaran nampaknya baik. Alhamdulillah, cerah dan sebagainya. Silakan. So kalau kita tengok, terima kasih soalan. Kalau kita tengok dari segi ramalan cuaca, semacam diramalkan hujan. Tetapi taklah boleh menyebabkan banjir. Tapi kita mungkin faktor cara hidup seharian masyarakat di Kemaman yang mungkin akan menguruskan keperluan peribadi dulu mungkin di awal pagi, dan mungkin baru akan ada movement untuk terlibat dalam pengundian ni. So macam kalau kita tengok pelangai pun sebelum ni pada awal-awal pagi tu memang agak perlahan, tapi bila masuk selepas Zohor dan seterusnya jumlah tu semakin meningkat. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan sebenarnya, khususnya untuk kita mencapai sasaran 70% yang keluar mengundi pada hari ini. Baik, kita pada pagi ini berbicara berkenaan nilai satu undi. Saya tertarik dengan satu pernyataan, tidak mengundi bermakna kita membiarkan orang lain untuk menentukan masa hadapan kita. Jadi mungkin untuk permulaan ini kita berikan juga gambaran kepada masyarakat, kepada 141,043 orang pengundi berdaftar ini, nilai satu undi tersebut, Doktor. Nilai satu undi sebenarnya sebelum kita lihat pada nilai satu undi, sebenarnya bila kita tengok dalam perlembagaan Malaysia, setiap warga negara yang layak untuk mengundi, mereka berhak untuk mengundi. Dan sekiranya macam majikan dia tidak membenarkan pekerjanya mengundi, maka akan ada tindakan undang-undang yang boleh diambil terhadap mereka. Jadi mungkin nilai satu undi ini dia lebih melihat kepada sejauh mana kesedaran rakyat, khususnya masyarakat di Kemaman, bagaimana dia melihat nilai satu undi itu dapat memberikan kesan kepada kehidupan mereka dan juga survival mereka, yang berharapkan kepada kepimpinan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Walaupun
kita tengok dalam pilihan raya sebelum ni ada keputusan yang undinya agak tipis. Jadi di situlah nilai satu undi itu amat penting. Jadi kalau kita tidak keluar mengundi ataupun kita tidak melihat satu undi itu sebagai satu benda yang boleh mengubah sesuatu, maka sesuatu perlu dibuat supaya kita lebih menjiwai. Kita merasakan kepentingan satu undi itu dapat memberikan kelebihan dan menyasarkan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia itu sendiri. Ya, okey. Baik, dan Dr. Mazlan, satu undi nilainya tinggi dan bagaimana dari segi pengamatan itu sendiri melihat kepada pemahaman dan juga pengertian mendalam dalam kalangan rakyat Mutakhir ini berkaitan dengan nilai undi itu sendiri? Ya, satu undi dalam proses demokrasi sangat penting. Malaysia negara demokrasi berparlimen. Rakyat diberi peluang untuk mengundi. Setengah negara bukan demokrasi, misalnya negara komunis misalnya. Tidak semua negara komunis rakyat diberi peluang untuk memilih seperti di negara kita. Di sana mereka hanya ada satu parti. Dan di Malaysia kita bebas memilih mana-mana parti politik. Maka rakyat Malaysia mestilah mempunyai kesedaran bahawa satu undi itu penting kerana penentuan kehidupan mereka ini berasas kepada undi yang mereka berikan. Kalau dulu tahun-tahun 80-an dulu di negeri saya Terengganu, pilihan raya Dewan Undangan Negeri itu kadang-kadang ada menang 7 undi. Wakil rakyat menang 7 undi, maksudnya satu keluarga menentukan kemenangan sebuah parti politik. Dan kalau tipis misalnya sebuah parti lain yang menang kerusi itu, maksudnya satu keluarga itu menentukan perubahan kerajaan. Jadi saya fikir rakyat, orang-orang muda sekarang perlu diberi pendidikan politik supaya mereka faham erti nilai satu undi yang boleh menentukan. Kadang-kadang banyak komplain orang muda ni. Komplain itu ini tak kena, tetapi apabila tiba pilihan raya mereka tidak mengambil berat. Jadi akhirnya yang berlaku kat atas dirinya, keluarganya, jiran tetangganya sebenarnya ditentukan oleh satu undi yang ada di tangan dia. Itu betapa besarnya nilai satu undi. Dan Dr. Fuad, kita seringkali mewawarkan kepada masyarakat untuk menunaikan tanggungjawab dan khususnya untuk kita melihat dan kita mengharapkan 1% yang tinggi untuk keluar mengundi. Jadi bagaimana kita nak gambarkan juga secara mudah kepada masyarakat kepentingan dan ataupun signifikan peratusan keluar mengundi yang tinggi ini sebagai satu simbolik yang utuh kepada suara majoriti rakyat. Peratusan undi yang tinggi itu sebenarnya amat penting kerana secara tidak langsung dia dah akan menggambarkan tentang sistem demokrasi di Malaysia. Jadi peratusan yang tinggi itu juga kita boleh kata yang sistem demokrasi ini adalah antara yang terbaik yang diamalkan di Malaysia. Jadi macam peratusan yang tinggi itu dapat menunjukkan aspirasi rakyat bahawa mereka akan memerlukan satu kerajaan ataupun selalu wakil rakyat di kawasan mereka bagi memperjuangkan nasib mereka sendiri. Dan peratusan mengundi ini kadang-kadang juga disebabkan beberapa faktor. Sama ada iaitu macam kita maklum tadilah kesedaran dan kesedaran itu perlu diterjemahkan ataupun dibimbing oleh parti-parti politik itu sendiri dalam mengajak mereka untuk terus bersama menjulang demokrasi di Malaysia. Mana kita bukannya maksudnya bukanlah kita kerana muaknya kita dengan apa yang berlaku dalam politik menyebabkan kita tidak keluar mengundi. Jadi kita kena melihat bahawa mengundi itu adalah salah satu tanggungjawab. Dan peratusan keluar mengundi itu sendiri akan menentukan siapakah akan memperjuangkan nasib ataupun kehidupan mereka daripada pagi sehinggalah ke malam. Okey, itulah bila tadi disebut juga berkaitan dengan proses demokrasi itu sendiri memberi kebebasan kepada setiap pengundi itu untuk keluar mengundi ataupun tidak atas pilihan anda, terbuka sebenarnya. Kita tidak seperti negara luar. Contohnya kalau kita berikan di Singapura, Belgium dan juga Australia yang mewajibkan untuk semua orang mengundi, kalau tidak akan dikenakan tindakan. Jadi ini memerlukan kesedaran dalam kalangan masyarakat dan juga mereka yang layak mengundi. Dan mungkin kalau kita boleh kongsikan juga dari segi aspek pengundi muda. Mana tadi pun disebut oleh Dr. Mazlan berkaitan dengan pengundi muda, bagaimana
bagaimana penglibatan mereka juga sangat penting dalam proses mengundi pada kali ini, dan juga peranan media sosial, kerana kita walaupun tempoh berkempen sudah pun tamat 11.59 tadi, tetapi di media sosial tidak akan pernah terhenti. Jadi bagaimana ini juga sebenarnya mampu untuk mengubah corak pengundian pada hari ini? Ya, lazimnya orang dewasa kesedaran politik lebih tinggi daripada orang muda, kerana orang dewasa macam kita lah ya. Kita bekerja, kita mahu mendapat pekerjaan, kita mahu gaji yang tinggi, kita mahu kerajaan yang efektif. Kita orang dewasa kita fikirlah, tapi orang muda ni dia tak fikir sebab mak ayah yang terutama yang 18 tu kan, mak ayah yang sediakan semua. Jadi pada mereka kalau dia fikir hal politik atau tidak, dia tetap dapat survive kerana keluarga dia. Tetapi perkara ini sebenarnya adalah sesuatu yang perlu diubah, kerana negara kita mempraktikkan 18 tahun secara automatik. Mereka boleh mengundi, tidak perlu daftar, tetapi kita tidak mahu kuantiti, kita mahu quality. Kita mahu walaupun mereka ini secara automatik boleh mengundi, tetapi mesti ada kesedaran, mereka mesti turun mengundi. Maka di sinilah peranan media sosial. Kalau dulu zaman saya remaja dulu, yang ada dulu hanyalah peti TV, yang ada pada masa itu surat khabar cetak. Jadi online tu masa itu tak ada sangat lagi. Kerana internet hanya ada 96 kalau tak silap saya. Masa itu saya tu sudah di universiti. Pada masa itu kita beratur di perpustakaan nak gunakan internet tu sampai berjam-jam tunggu giliran pada masa itu tahun 96. WhatsApp lebih kurang tahun 2005-2006 baru ada pada masa itu. Tapi sekarang ini platform media sosial yang banyak sebenarnya boleh diguna oleh parti-parti politik untuk bagaimana untuk menarik orang muda. Sebab orang muda ni hari ini dunia mereka adalah telefon pintar. Kalau tak ada telefon pintar ni nak hidup tu rasa susah. Mesti ada telefon kan. Jadi orang muda pastilah mereka juga mahu santapan yang ringan. Dia tak boleh bagi yang berat-berat bagi. Sebab tu TikTok adalah popular. Di kalangan orang muda 18, 19, orang dewasa macam kita ni, kita dah mula pergi pada Facebook dan lebih dewasa kan. Maka parti-parti politik mereka mesti bijak bagaimana untuk merencana, menarik, menggalakkan orang muda ini dengan mengisi apa-apa yang sesuai dengan umur orang muda ini, supaya orang muda ini dapat manfaat daripada knowledge dan juga message yang diberikan itu, supaya tahap kesedaran mereka untuk mengundi itu semakin tinggi dan semakin tinggi pada masa-masa akan datang. Pada masa itu demokrasi di Malaysia adalah pada tahap yang sangat matang. Baik. Doktor, kita nak memberi laluan seketika bersama dengan sahabat pelapor kita yang sudah pun bersedia pada ketika ini untuk memberikan gambaran di SMK Sultan Ismail, salah satu pusat mengundi bagi PRKP 040 Kemaman. Terus saja bersama dengan Atikah. Silakan.